li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surah 4, baris yang keempat daripada atas. Muka surah 4, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka dibahagikan wajib pada syarak itu dua bahagi. Yang pertama, wajib aini pada belajar dan mengajar. Kemudian di bawah tu, yang kedua wajib kifayah, yakni wajib kifayah pada belajar dan mengajar. Maka dibahagikan wajib pada syarak itu dua bahagi, yang mana terdahulu hukum belajar ilmu usuluddin dan hukum mengajar ilmu usuluddin wajib pada syarak. Hukum belajar ilmu usuluddin dan mengajar akan ilmu usuluddin wajib pada syarak. Sekarang wajib pada syarak ni pula terbahagi kepada dua. Wajib pada syarak belajar terbagi kepada dua bahagi. Wajib pada syarak mengajar terbahagi kepada dua bahagi. Yang pertama, wajib aini pada belajar dan mengajar. Yang kedua, wajib kifayah pada belajar dan juga pada mengajar. Yang mana terdahulunya pengetahuan yang dihurai daripada matan Ummil Barahin dengan i'lam, ketahui olehmu. Kemudian pergi kepada makna pengetahuan. Apa dia pengetahuan? Mendapat sesuatu yang bertepatan dengan diri perkara, itu pengetahuan. Bertepatan dengan diri perkara. Jadi untuk memastikan apa yang kita dapat, apa yang kita tahu bertepatan dengan diri perkara, jalannya adalah belajar. Begitu juga kita pergi kepada takrifan, mengetahui, takrifan, makrifah, mengenal akan Allah dan Rasul adalah pegangan yang putuh, yang muwafaqah, yang bertepatan dengan sebenar. Kemudian pegangan yang putuh tu pula terbit daripada dalil. Macam mana nak memastikan pegangan kita yang putuh tu bertepatan dengan dalil? Nak pastikan pegangan yang putuh tu bertepatan dengan dalil, jalannya adalah belajar. Maka pergi kepada hukum belajar. Kemudian orang yang belajar ni dia kena ada yang mengajar. Pergi pula pada hukum mengajar ilmu usuluddin. Hukum belajar ilmu usuluddin, orang belajar ni pula kena ada orang yang mengajar. Maka pergi pula kepada hukum mengajar ilmu usuluddin.
Sekarang kita cerita bab pengetahuan masing-masing. Mengetahui mengenal akan Allah dan Rasul masing-masing atas orang yang mukallaf, atas orang yang baligh serta berakal. Faham tak ni? Atas masing-masing ni. Tapi atas masing-masing, kewajipan atas masing-masing pun, orang yang nak belajar kewajipan atas masing-masing ni kena ada orang yang mengajar. Maka pergi pada hukum orang yang mengajar. Kemudian orang yang mengajar pula, dia tak boleh nak pandai-pandai mari tempat orang pada ni. Sebab orang mengajar sendiri pun apabila diminta. Tetapi apabila tidak diminta, ilmunya ada, dia beramal setakat dia je lah. Dia mengajar setakat keluarga dia. Yang wajib mengajar ni apabila diminta, wajib mengajar. Tidak boleh sembunyi ilmu. Sembunyi ilmu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila diminta. Apabila tidak diminta, kemudian tak nampak perkara mungkar yang nyata, maka tak ada kewajipan atas dia. Tidak diminta sekalipun, kalau nampak mungkar yang nyata, itu kewajipan atas semua orang. Suruh makruf, cegah mungkar, sesiapa pun sama. Kalau mungkar tu tak nyata, maka tak ada lah dianya. Kita sekarang bicaranya ilmu usuluddin, ilmu tapak agama hak berkaitan dengan akidah, pegangan masing-masing. Pegangan di hati masing-masing, di akidah masing-masing. Kalau pegangan tu pegangan yang terpesong pun, kemungkaran yang tidak nyata, nak tegahnya macam mana? Hak kata kemungkaran wajib ditegur ni, hak nyata, wajiblah kita cegah. Tapi kalau kemungkaran akidah masing-masing, kemungkaran dengan sifat kecelaan di hati, itu masing-masing. Siapa yang nak tegurnya? Faham ni? Jadi orang yang mengajar sendiri pun diminta mengajar. Maka yang meminta orang mengajar ni lah hak dipertanggungjawabkan. Selapis lagi tu, dipertanggungjawabkan. Tempat mengajar utama adalah tempat kita di masjid dan surau. Maka mereka yang dipertanggungjawabkan di masjid surau itulah pulaknya yang berkewajipan untuk memastikan ilmu usuluddin sekurang-kurang qada fardu ain ada di tempat tu. Apa ada ni? Sebab mereka lah yang minta kepada orang mengajar. Orang yang mengajar ni berilmu, diminta maka dia wajib mengajar. Siapa meminta tadilah? Pihak masjid, pihak surau. Dia ada mereka yang dipertanggungjawabkan. Ada jawatan masing-masing. Ada lujnah ke apa panggil? Ada bahagian masing-masing. Kena pastikanlah. Faham tak ni? Kalau kita dipertanggungjawabkan, kita pegang jawatan di masjid surau, tapi kita tidak menyempurnakan kewajipan ni, beratlah kitanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu tu adalah pengembala, orang yang dipertanggungjawabkan. Maka tiap-tiap kamu akan dipersoalkan di hari akhirat akan tiap-tiap perkara yang berada di bawah tanggungjawab kamu. Pegang masjid surau ni bukan hanya nak jaga kebersihan, bukan hanya nak jaga bila nak awak makan, bukan. Nak memastikan bahawa masjid surau tu dimakmurkan. Hak paling besarnya selain daripada solat berjemaah, majlis ilmu lah. Majlis ilmu. Solat berjemaah sekalipun hanya tuntutannya atas orang lelaki. Faham tak ni? Adapun berkaitan dengan belajar ilmu agama hak qada fardu ain, kewajipan atas lelaki dan perempuan. Ni lebih besar lagi ni.
Dia pegang masjid ni bukan satu benda yang menjadi satu kebanggaan, bukan satu tanggungjawab yang besar. Pada ni bukan satu kebanggaan. Siapa kita? Kitalah kedudukan. Pada ni itu kedudukan sementara je, tak ke mana pun. Tapi satu tanggungjawab yang besar. Sebab sekarang ni orang nak belajar, orang nak mengajar, di tempatnya utamanya di Masjid Surau. Ini kewajipan mereka ni. Kewajipan pula, kewajipan usuluddin ni. Kewajipan furu'uddin pun satu kewajipan yang besar dah. Kewajipan cabang agama tu satu kewajipan yang besar. Ini kewajipan hak belajar ilmu usuluddin. Kewajipan belajar ilmu tapak agama, asas agama, tunjang agama, sama telah lah. Ilmu furu'uddin, cabang agama, syariat zahir, fiqh, syariat batin, tu pun besar dah tu. Wajib dilengkapkan. Sama telah pula kita bicara sekarang berkaitan dengan ilmu usuluddin, ilmu tapak agama. Yang menjadi kewajipan belajar dan mengajar ilmu usuluddin. Kemudian berkaitan dengan kewajipan belajar ilmu usuluddin, kewajipan mengajar ilmu usuluddin, kewajipan pada syarak, dibahagikan pula wajib pada syarak itu dua bahagi. Dua bahagi, kewajipan pada syarak belajar ilmu usuluddin dan juga kewajipan pada syarak mengajar ilmu usuluddin. Yang pertama daripada dua bahagi, kewajipan syarak pada kewajipan pada syarak belajar dan mengajar ilmu usuluddin. Wajib aini. Satu laginya wajib kifai. Disebut sini wajib kifayah. Wajib aini. Aini ni kita kata wajib fardu ain itulah. Wajib fardu ain. Jadi wajib aini. Aini ni asalnya yang dibangsakan kepada diri asalnya. Ain, diri, zat. Ain, diri, zat. Itu ain. Jadi ain ni masuk ia nisbah yang dibangsakan kepada diri. Mana apa yang dibangsa pada diri? Iaitu wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Sebab tu terkadang disebut wajib atas tiap-tiap mukallaf. Itu wajib aini tu. Kan kadang-kadang disebut wajib aini ke wajib kifai, kifayah ke tak sebut. Disebut wajib atas tiap-tiap mukallaf. Faham tak? Tiap-tiap, seorang-seorang, aini, atas diri masing-masing. Betul ni? Atas diri masing-masing yang mukallaf lah, yang ditaklifkan hukum, yang diberati hukum daripada orang yang baligh serta berakal, itu mukallaf. Jadi kalau sebut kata wajib atas tiap-tiap mukallaf, itulah dia wajib aini. Wajib atas diri masing-masing. Wajib ni pada belajar dan mengajar. Wajib belajar. Talabul ilmi, tuntut ilmu, cari ilmu, belajar ilmu. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Kefarduan atas orang Islam lelaki dan orang Islam perempuan. Talabul ilmi, tuntut ilmu, belajar. Itu hak kewajipan. Buat asbab, ikhtiar usaha. Ada pun memahami, ada pun pandai reti, itu qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Memahami reti apa semua tu qada daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berpegang ikhtiar usaha tak boleh bekas sama sekali. Faham tak ni?
Jadi yang wajib kepada kita ni adalah belajar dan mengajar. Itu yang wajib. Mengajar tu semua asbab belaka tu, ikhtiar usaha belaka tu. Jadi wajib aini pada belajar dan mengajar. Wajib aini pada belajar, kita faham sangatlah. Kita mukallaf memang wajib atas kita, tiap-tiap mukallaf belajar ilmu usuluddin. Lepas tu mengajar juga wajib aini. Macam mana pula? Macam mana mengajar tu wajib aini? Wajib atas tiap-tiap. Kena buat kelas belaka lah kitanya. Macam mana? Tak apalah kalau kata wajib aini pada belajar, kita boleh faham. Tapi kalau wajib aini pada mengajar, maknanya kena mengajar belaka lah. Ada buat kelas tau? Tak ada buat kelas? Jangan ni wajib aini ni. Wajib ni tuntutan yang putus. Tuntutan yang putus ni bukan tuntutan yang longgar macam tuntutan sunat ni. Ini tuntutan yang putus. Pada belajar, okey, pada belajar kita faham. Pada mengajar, pada mengajar, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf belajar, fahamlah. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengajar. Wajib aini atas tiap-tiap mukallaf yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Wajib atas tiap-tiap mukallaf belajar. Tiap-tiap mukallaf mana ni? Yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf belajar. Wajib fardu ain mana? Atas tiap-tiap mukallaf yang tidak mengetahui. Apabila mukallaf tadi sudah memahami, maka selesailah kewajipan belajar dia tu. Tak ada ni. Maknanya kalau kita faham belajar tu semata-mata wajib fardu ain, jadi kalau begitu tak bolehlah tak belajarnya. Walaupun pandai dah sekalipun. Ada ni, dia wajib belajar atas tiap-tiap mukallaf ni, tiap-tiap mukallaf yang tidak mengetahui, yang jahil kita kata. Wajiblah belajar. Wajib belajar. Kemudian apabila dia belajar selesai hak wajib aini pada belajar ilmu usuluddin ni, dia pun tak mau belajar, tak apa dah. Sebab apa? Selesai dah. Ada ni. Begitu juga kata wajib aini atas tiap-tiap mukallaf mengajar ni bagi tiap-tiap mukallaf yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mukallaf tu tak ada ilmu, wajib aini dia belajar, bukan mengajar. Ni. Jadi atas orang yang dikurniakan ilmu tak ada kewajipan aini pada belajar, tapi ada kewajipan aini pada mengajar. Ada ni. Ada situ. Satunya wajib aini pada mengajar ilmu usuluddin. Satunya wajib aini pada mengajar. Jadi maknanya kita memang ada kewajipan lah. Sebelum kita pandai jahil, wajib aini belajar. Selepas kita pandai Tuhan kurniakan ilmu, wajib aini mengajar lah. Wajib aini mengajar. Hak paling hampirnya mereka yang di bawah tanggungjawab kita. Kemudian kalaulah dikurniakan ilmu tu agak luas, diminta oleh masyarakat, maka wajib aini atas diri dia tu kena mengajar. Ada ni. Wajib aini atas dia mengajar. Walaupun dalam keadaan dia sendiri pun agak kesempitan. Ada ni. Dia sendiri pun agak kesempitan dengan kesibukan dalam kehidupan harian dia sekalipun.
Tapi dalam masyarakat tu dialah yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ni sibuk dengan kehidupan. Kok mana pun hak kehidupan tu kewajipan atas dia untuk nafkah keluarga. Hak ni kewajipan mengajar, jangan tinggal. Ada ni. Minta maaf lah. Nak suruh saya mengajar, saya tak ada masa, cari orang lain lah. Dah ada dah orang lain. Ni berat ni tanggungjawab. Kita yang tak erti jahil, tanggungjawab kita belajar. Orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah, tanggungjawab dia mengajar jikalau diminta. Tapi kalau dia pandai, dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tidak minta, kemudian di tempat tu pula ada dah orang yang mengajar, tak apalah, dia jaga diri dia dan keluarga dia, sudahlah. Tetapi sekarang ni ilmu usuluddin ni agak terhad. Agak terhad orang nak mengajar. Kalau ilmu fiqh tu ramai sikit orang nak mengajar. Ramai sikit lah. Hak ramai benarnya tukang ceramah tu ramai lah. Tukang ceramah tu ramai. Tapi nak kiranya orang mengajar ilmu usuluddin dengan orang mengajar ilmu-ilmu furu'uddin, hak mengajar ilmu usuluddin tu paling sedikit. Tambahan sekarang ni, kalau kita digunakan ilmu oleh Allah untuk memahami ilmu usuluddin, dia boleh menyampaikan sikit sebanyak. Jangan buat alasan. Kesibukanlah kehidupan masing-masing. Tambahan pula, masing-masing kerja pakai rank mana? Pakai tenaga pak kerat. Pakai rank, pakai tenaga pak kerat. Bukan kerja dalam akaun. Keletihan, memanglah keletihan untuk menyempurnakan nafkah keluarga. Itu satu kewajipan kita. Kata kewajipan kita bab ilmu pula macam mana? Tu berat tu. Ujian yang besar tu. Kadang-kadang minta maaf, kita petang-petang balik letih dah. Cari orang lain yang mengajar. Nak cari siapa? Ni hak kewajipan fardu ain pada mengajar bagi mereka yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kurniakan ilmu ni lepas dia belajar lah. Belajar tu buat sebab. Ada orang ni belajar setakat boleh lepas diri. Ada juga. Ada orang yang belajar ni Allah Ta'ala beri lebih sikit pada ni. Bukan setakat untuk diri. Ni hak tiba kewajipan mengajar. Hak paling hampir tadilah kewajipan mengajar kepada anak bini lah. Pada anak bini. Masyarakat pula tidak meminta. Sekadar tu lah. Dia mengkayakan dirinya. Dia tidak berhajah kepada orang yang lain. Ini kelebihan orang berilmu. Dia tidak berhajah pada orang lain. Tidak berhajah dengan mana apa. Kita tak lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah faham di sini. Maknanya apabila dia orang berilmu, dia tak berhajah kepada orang lain, tolong mengajar dia. Apa? Lepas bahagian dia. Kemudian apabila diminta oleh orang, dia boleh bagi manfaat pada orang ramai. Dia orang berilmu. Orang tak minta, dia cukup untuk diri dia. Dia mengkayakan akan diri dia. Kenapa dia mengkayakan diri dia? Dia tak perlu cari ilmu, dia tak perlu cari orang lain. Lepas kau ada ilmu dan amal dia, lepas kau ada ilmu dan amal keluarga dia, ini kelebihan orang berilmu. Apabila diminta, dia boleh bagi manfaat kepada umum. Ini orang berilmu tu kelebihan. Orang tak minta apa-apa pun daripada dia, minta mengajar tu lah, dia tak ada apa-apa selagi tidak nyata kemungkaran. Macam sebut tadi lah, kemungkaran dalam bab pegangan, ni masing-masing mana nyata. Tapi apabila diminta, ni kewajipan fardu ain mengajar ilmu usuluddin. Sebab nak mengajar ilmu usuluddin pun dia kena ada kemahiran tu. Dia kena ada kemahiran. Sebab kalau kita tak mahir, kita setakat untuk lepas diri kita sahaja, diri kita lah, tak boleh nak mengajar. Lepas lagi kita ni
Haram belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak berguru dan tidak mahir. Tak lepas lagi dah. Ke mana? Muka surat 6. Muka surat 6. Haram belajar ilmu usuluddin pada orang yang tiada mahir ilmunya dan tiada mengambil daripada gurunya. Maka adalah pada zaman sekarang ini beberapa daripada manusia yang mendakwa dirinya alim, pandai ilmu usuluddin membinasakan akan orang awam. Dia ajar ilmu usuluddin tapi hak salah, membinasakan orang awam, maka sebesar-besar fitnah. Ni dia buku 6 tu. Ada ni. Jadi hak wajib fardu ain mengajar ni pun ada tahap dia lah. Kita pandai, tapi pandai kodok kita je. Kadang-kadang kita lah. Cerita pada keluarga kita je. Kodok tu je lah. Pada ni. Sebab kalau kita tak mahir, ni kita belajar ni. Ni belajar pun tidak membaca sendiri. Cari kitab-kitab yang ada catatan. Kitab-kitab yang ada catatan ni saya biasa cerita ni. Di Fotoni ada kedai kitab, dijual kitab yang ada catatan. Ada, dia panggil ada dobik, ada catatannya macam mana. Jadi lepas belajar penuh catatan di kitab, dia fotostik kitab dia banyak lepas tu dijual. Kitab dia asal tidak jual tu, dia fotostik pada ni jual. Jadi catatan tu penuh. Ni kadang-kadang ada orang jumpa kitab seumpama ni catatan penuh, dia pun beli, dia pun balik mengajar. Belajar ke dok, jangan duk main gitu. Ada ni. Jangan-jangan ni bab mengajar ni besar ni. Kena pastikan kita tu belajar molek dan kita tu mahir. Kalau tidak haram kita nak mengajar. Orang belajar tu haram, orang mengajar pun haram. Ada ni. Ni ilmu usuluddin ni. Membinasakan orang awam sebesar-besar fitnah. Ajar dalam bab pegangan yang tak betul. Hak ni dahulu saya biasa ulang. Sebab di tempat kita ni ada yang mengajar ilmu usuluddin yang tidak berguru. Kitabnya kosong. Tetapi pandai berbicara. Mengajar ilmu usuluddin. Akhirnya dicampur aduk antara pegangan dengan ingatan. I'tiqadi dengan syuhudi ni basirah dicampur dengan kitab haqiqah. Ada ni. Kita cerita bab pegangan, bab syuhud di bahasa itu maqam auliya tu bicara lain dan kitab-kitab haqiqah. Kemudian kita cerita bab pegangan. Adapun percakapan lidah dipanggil percakapan asbab. Ada ni. Percakapan dipanggil isnad majazi, sanda sementara kepada asbab zahir. Makan obat, telang Panadol sutir, hilang pening kepala. Makan nasi sepinggang, kenyang. Ada ni. Itu hanya percakapan asbab. Pegangan kita, obat ke, Panadol ke, nasi ke, makhluk tak boleh bekas. Dan tadi kamu kata telang obat, makan obat, telang Panadol sutir, hilang pening kepala tu cakap asbab. Tapi guru ni tidak berguru. Jadi dalam kitab, barang siapa i'tiqad, berpegang. Barang siapa i'tiqad, kainat, makhluk memberi bekas secara tabi'i, secara semula jadi, secara sendiri-sendiri yang lepas daripada qudrah dan iradah Allah. Kafir ijma' ulama. Akidah dia akidah yang kufur, kekal neraka selama-lamanya. Itu barang siapa yang i'tiqad. Tapi oleh kerana dia tidak berguru, haram dia mengajar, haram orang belajar di fitnah yang besar, dia pun hurah. I'tiqad duduk di dalam. Nak tahu macam mana, nak tahu daripada mana i'tiqad seseorang? Bila keluar di lidah. Bila keluar di lidah, itulah i'tiqad. Sebab bila keluar di lidah, bercakap secara pilihan, bukan latah. Latah tu terlancar lidah. Ni keluar percakapan secara pilihan.
Telan paneda, hilang benih pala. Dia berpegang paneda, dia bekas kapi, dia bubuh. Ini tergantung kita ni. Ramai tua-tua kita mudah mensyirik, mengkapikan orang hanya kerana bercakap asbab. Dia ambil guru daripada guru yang tidak berguru, yang mana dia haram mengajar. Kita pula haram belajar dengan guru yang seumpama tu. Tak belajar, tapi terkadang seseorang ni Tuhan beri kepetahan lidah. Ni bahaya. Kalau timbul di akhir zaman, khutabaul fitnah, tukang-tukang ceramah agama yang mencelarukan agama. Sebab apa? Dia Tuhan beri dia ni kepetahan. Pandai cara mengajar, pandai ambil hati orang kampung. Kalau mengajar pula ada mana? Ada ni. Ada hubungan lah. Orang ngaji, sukalah orang ngaji ni dengar orang ngajar tu duk sebut nama dia semua. Padahal ada pandai. Ada dia tahu dia pandai seorang. Tapi ilmu dia kedak, dia belajar kedak. Saya dengar sedap aja. Dengar sedap tu percakapan. Setakat saya dengar ngaji tak ada lagi orang salah. Dan kita ada ilmu, kita tahu betul salah. Kita daripada kosong jahil, dengan orang tu je kita belajar. Betul salah kita tahu mana. Sekarang kita kosong jahil, reti tak reti kita dengan dia je. Macam mana kita nak kata dia ajar tu betul salah? Ada ni. Ada orang belajarnya lama, belas tahun, tapi cakap tak pandai. Gitu nah. Cakap tak pandai. Mana kalau mengajar kampung kau, larilah orang. Gitu. Tak sedap semula dia mengajar. Punya kata aling sangat. Kita tak faham dah tu. Kita tak kena ilmu sebenarnya. Siapa orang alim? Sedap dia mengajar. Alim. Kita bubuh. Dia kata alim. Punya kata ngaji lama. Tu mengajar gitu. Alim apa gitu? Dia alim. Tetapi kepetahan dia tak ada. Hak kata alim tu pula bukan alim pun. Cuma dia pandai cerita. Ni. Ada ni. Ini fitnah dia main. Sedap dia cerita, pandai dia ajar bab usuluddin. Dia tak belajar kitab kosong. Akhir tak ada nak beza antara pegangan dengan hanya percakapan asbab. Jadi anak-anak murid dia macam tu. Aku cakap sikit, mu ni tak ada Tuhan ni. Tak ada Tuhan mu ni. Kafir mu ni, obat ni. Ni. Apa ada ni? Ingat baik berlaku di tempat kita. Kebetulan jumpa sini. Kebetulan. Maknanya kalau tak kebetulan jumpa, dia nak pergi rumah lah. Biasa gitulah. Gapa dia kebetulan ni jemputan kahwin kalau zaman dulu. Kebetulan. Syirik cakap kebetulan. Mana ada kebetulan? Tuhan qada belaka jadi jumpa situ. Mana ada kebetulan? Allah. Ini sungguh ni. Pada kebetulan. Kebetulan? Tak. Kita sampai situ qada Allah. Dia sampai situ qada Allah. Jumpa tempat yang sama qada Allah. Bukan kebetulan pun. Cakap kebetulan pun tak boleh. Syirik, tak ada Tuhan. Kebetulan ni bab qada di akidah kita dah semua qada. Kebetulan dengan bahawa kita tak rancang bahagian kita. Bahagian kita hak timbul kebetulan tu. Bahagian qada di sini tak ada segala-gala. Tak boleh. Cakap kebetulan pun tak boleh. Mati tanya mati kenapa pun tak boleh. Dah mati kan? Dah mati kenapa? Kenapa apa? Tak ada Tuhan ni. Mati Allah Taala matikan lah. Kok kenapa? Pada ni salah pengajian ni ada tempat kita dahulu. Tua-tua. Siang kadang-kadang. Belajar berbelah-belah tahun. Tapi dengan salah guru yang tidak berguru, yang tidak mahir. Haram dia mengajar, haram kita belajar. Jadi hak wajib fardu ain nak mengajar ni ada tahap dia lah pula. Hak dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa setakat gelak nak hujan.
Gelak nak hujan. Kan kita ni gelak nak hujan tu. Gelak nak hujan tu. Syirik tu. Bukan gelak je yang buat jadi hujan. Allah yang buat jadi hujan. Bukan gelak tak boleh bekah. Apa benda pula kata? Kan kita cakap kan gelak nak hujan akak kain yang ada di sidayang tu. Tak ada. Bukan gelak. Allah yang menghujankan. Allah. Ada ni. Oh, kena selera molek malam ni. Kena selera. Nambahlah kita makan ni. Kenyanglah. Syirik kamu. Sebab apa? Bukan kamu makan nambah dia mengenyangkan Allah. Itu pegangan. Kamu bercakap tu lah pegangan. Guru dia ajar gitu. Oh, ni berat-berat sungguh. Payah tu kita tu. Kita nak belajar satu hal. Kita yang besar lagi ni orang yang nak buat kuliah tempat dia tu kena pilih molek. Tambahan sekarang ni susah juga kita kadang sekarang ni orang ni suka menyendai-nyendai. Ngaji sini. Pada duduk sekejap je sendai ke tempat. Kalau tempat tu pula hak tunggu dia orang hak tunggu hak masyhur pula sendai sebagai anak murid. Ngaji banyak mana? Ni satu hal susah juga sekarang ni. Orang sekarang ni dia pandai letak. Saya mengaji sini kita tak tahu dia ngaji lama mana tak tahu. Bandar ni. Ni dia masalah kau. Orang suka sendai. Ngaji di mana? Saya mengaji di tempat tu. Orang pun tanyalah di tempat tu betul ke ustaz ni mengaji di tempat awak belajar? Kita pun tak kenal dia belajar masa mana. Ni. Padat ni. Dia hanya mari ziarah je. Tupan duduk 2-3 hari je dia beritahu dia mengaji di pondok tu. Orang pondok tu budak kenal pun dia. Ni menipu apa panggil. Memang betul lah dia pergi. Tapi kalau pergi setakat duduk 3-4 hari tak sebutlah gitu. Panggil nyendai pada nyendai. Nak tupang nama pondok. Tiba-tiba orang pondok tu sebenar tak kenal pun. Ada ni. Tu payah kat kita sekarang ni. Ada orang yang seumpama tu. Kita nak pastikan nak mengajar ni macam mana, yang kita ni nak aturkan keluar tempat kita, yang kita diberi tanggungjawab. Untuk belajar kita kena selidik molek. Nak mengajar pula kena pastikan kita guru dan mahir. Tu bahagian-bahagian masa. Lepas tu bahagian nak mengatur pula, dia kena cek molek. Ni ilmu usuluddin. Jangan mudah-mudah saya nak ajar ilmu tauhid, saya nak ajar ilmu akidah, jangan. Kena pastikan. Ada ni. Kita di akhir zaman. Di akhir zaman ilmu pun ilmu kodo-kodo tinggal gitu je. Akhirnya ilmu usuluddin pun tidak dititik beratkan. Nak buat kuliah usuluddin pun kadang-kadang bawakan yang dibawanya terpesong daripada diri perkara, diri akidah tu sendiri. Itu berat. Itu fitnah yang besar. Jadi wajib aini pada belajar ni atas mereka yang jahil, yang tidak mengetahui. Kemudian wajib aini mengajar ni pula atas mereka yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diminta oleh masyarakat. Maka wajib atasnya mengajar ilmu usuluddin. Bermula makna wajib aini itu iaitu barang yang mengeluar mukallaf daripada taklid kepada tahqiq dan sekurang-kurangnya mengetahui akan tiap-tiap akidah dengan dalil dan jikalau pada perhimpunan sekalipun. Bermula makna wajib aini. Bermula makna wajib aini. Makna di sini bukan makna dengan terjemahan kita maksud, bukan di sini. Makna di sini dengan makna qada hak wajib fardu ain. Tu. Makna wajib aini wajib atas tiap-tiap mukallaf, itu makna. Dia makna ni kadang-kadang terjemahan makna juga. Kadang-kadang maksud dipanggil makna juga. Kan ada ni?
Maknanya tu terkadang terjemahan daripada Arab kepada Melayu. Maknanya terkadang bukan terjemahan, apa dia maksud. Satu terjemahan, kemudian apa maksud tu? Itu makna juga disebut. Tapi di sini makna di sini dengan makna qada sukatan hak wajib fardu ain. Qada sukatan hak wajib fardu ain. Makna wajib ain ni wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ada ni. Adapun di sini ni dia punya qada dia punya kita panggil sukatan silver lah sekarang panggil. Sebab ilmu agama Allah ni luas. Ilmu usuluddin pun luas, ilmu fiqh pun luas, ilmu tasawuf pun luas, dan cabang-cabang ilmu yang lain lagi luas. Maka hak luas-luas ni fardu ainnya setakat mana? Hak selebihnya fardu kifayah. Fardu ain qada dia setakat mana fardu ain? Setakat mana fardu ain? Dia sukatan fardu ain ni kalau dalam kitab kita biasa mengaji kitab Hidayatus Salikin Jawi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ataupun kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin di akabah yang pertama, di bonggok pertama akabah ilmu, dia akan cerita qada sukatan fardu ain panjang. Kitab kita ni rekah je dia cerita ni. Sebab kita nak tahu juga kita ni wajib belajar ilmu usuluddin sekurang-kurang qada fardu ain. Lepas selesai qada fardu ain, kita tak belajar tak apa dah. Kita nak mengulangi balik pun tak apa, kita nak mendalami dengan belajar fardu kifayah pun tak apa. Tambah pula bila kita hak qada fardu ain satu-satu ilmu selesai, kita ada 3 ilmu fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Kita kena fokus pula kepada antara 3 tu yang belum lagi kita lengkap. Ada ni. Kita tak boleh nak mewah-mewah sangat. Sebab kita bukan mengaji pondok. Kalau kita mengaji pondok tempat mewah ilmu, belajar je lah. Mana fardu ain, mana fardu kifayah, kamu belajar je. Sebab apa? Fardu ain, fardu kifayah ada dalam kamu belajar tu. Tak tahu setakat mana, tak apa, dah belajar sehari-hari belah-belah mata pelajaran, belah-belah kitab. Tak apalah, tak tahu sukatan pun. Ada ni kalau pondok. Tu pun terkadang hak pondok belah-belah kelas pun. Belah-belah mata pelajaran, belah-belah kitab sehari pun. Terkadang duk pondok setahun 2 tahun fardu ain pun tak lepas. Kadang-kadang. Walaupun tepat mewah dah sekalipun. Belajar lepas di subuh, terkadang sebelum subuh pun ada 1-2 kitab dah. Teguh mengajar, ustaz mengajar. Ustaz lah mengajarnya. Sebelum subuh 2 kitab dah. Nun sampai pukul 11-12 malam barulah berhenti. Pun terkadang fardu ain pun tak lepas. Balik kampung, orang panggil budak pondok. Nak suruh mengajar tak boleh lah, sebab dia ada kodo-kodo dia je. Kodo-kodo dia pun tak lepas. Padat ni. Kodo dia sendiri, fardu ain tauhid, fiqh pun tak lepas. Bayangkanlah, itu tempat mewah dah tu ilmu. Ni kita duduk kampung ni belajar berapa mata pelajaran sehari-hari. Kita tak mewah. Jadi kalau kita selesai dah fardu ain, salah satu dari 3 ilmu tauhid, fiqh, tasawuf ni, kita 3-3 kita belajar serentak. Tapi lepas dah kita fardu ain tauhid, kita fardu ain fiqh, tasawuf ni banyak lagi ketinggalan. Fokuslah pula fardu ain fiqh dan tasawuf. Faham tak ni? Jadi penting nak tahu dia punya sukatan. Sukatan tu dalam kitab lebih detailnya dalam kitab Minhajul Abidin. Sukatan fardu ain tauhid, usuluddin, fiqh dan tasawuf. Mana ni? Cuma kalau kita rekah-rekah agak, kita mengaji kitab-kitab kecil gini lah. Bidayatul Hidayah, Faridatul Fara'i, Al-Misbahul Munir. Dalam tu cukuplah fardu ain. Bukan cukup fardu ain, bahkan sebahagiannya sudah fardu kifayah. Gitu je lah. Ada ni.
Sebahagian sudah fardu kifayah. Mana walaupun baca kitab kecil sebahagian fardu kifayah, kalau kita mengajar kepada masyarakat fardu kifayah tu kita sebut ini fardu kifayah. Sebab terkadang fardu kifayah tu agak payah sedikit. Cerita tu fardu kifayah. Ada ni. Macam saya baca maghrib malam ni di masjid Gelubila tu. Tu aqidatun najin, tu tebal. Tu memanglah banyak fardu kifayah di dalam tu. Ada ni. Tapi padang tempat tu saya mengajar dah situ Al-Misbahul Munir, kemudian Bakurah tempat tu ajar dah kitab-kitab kecil. Naik besar sikit pada ni. Tapi dalam tu banyak fardu kifayah nah. Jadi kalau kita baru nak belajar, kita fokus kepada fardu ain. Ni kita baca kitab walaupun kitab tu kecil sebagai fardu kifayah, kita nak lakah kena ajar belakang lah. Lepas tu terkadang kalau saya buat kelas hak jenis dahululah bulan 6, saya dah buat kitab nak ajar tauhid ni hanya ambil satu tajuk je. Nak fokus kepada fardu ain. Sebab kalau ambil kitab dia di dalam tu sebahagian fardu kifayah. Kita masa terhad hanya sebulan sekali. Jadi kita nak fokus pada fardu ain. Kena tahu lah. Fardu ain tu setakat mana. Kita nak fokus aja tu. Kemudian kita ni pula fardu ain setakat mana yang kita nak fokus belajar. Fardu ain tu setakat mana. Dan kitab ni pun agak ringkas ni. Agak ringkas cerita berkaitan dengan qada fardu ain. Qada fardu ain. Daripada ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Iaitu makna wajib aini, makna qada wajib aini, barang yang saya ngajinya barang yang yakni qadar yang barang yang ni qadar yang mengeluarkan mukallaf daripada taklid kepada tahqiq. Barang ni qada yang mengeluarkan mukallaf daripada taklid pada tahqiq. Qada tu yang mengeluarkan daripada taklid kepada tahqiq. Dia mengeluarkan daripada taklid ni turut semata-mata kepada tahqiq. Tahqiq ni kejap, kemah dah. Tak benda ni. Benda ni. Dok keliru dah, tak sama dah untuk tiap satu pegangan. Pada ni. Jadi kita mengaji satu-satu pegangan ni, kita buat siapa tahap tahqiq ni. Benda ni. Kejap, cerak. Cerak kenapa? Pasti. Makna inilah pegangan kita dak gerak dah. Ni. Siapa tahap tahqiq. Siapa tahap kejap je lah. Jangan kita mengaji kemudian saya pun tak berapa nak pasti molek lagi tu. Tak ada pada gitu. Dia kena tahqiq sungguh. Bab pegangan ni. Bab fiqh lain. Setakat saya dengar lah. Maksudnya wajib tu. Contoh. Setakat saya dengar. Sahih molek. Nak sahih benar kamu kita tanya orang ngajar tu lah. Saya pun tak sahih juga. Tapi memang kita duduk dengar lama kening. Sebab kita pun bukan ada kitab pun. Kita tak ada telinga je. Tak apa sedap tu. Tapi okey je. Sebab dia pun belajar dah. Cuma kalau nak wisahai, nak tekan, kita maaf tak berani dia. Tu bab fiqh. Bab usuluddin tak boleh. Setakat saya dengar orang ajar bukan gitu. Ya ke tak kamu pegang tu? Saya pun tak pasti juga tapi begitu lah. Jangan-jangan tak lepas fardu ain ke? Siapa tahap tahqiq, siapa tahap dalam kitab Minhajul Abidin boleh membezakan mana akidah yang sebenar dan mana akidah yang terpesong. Gitu. Tahqiq serta boleh membezakan mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mana akidah yang terpesong. Baru tahqiq molek ya. Pegangan gini. Dah kalau gini salah tu. Pada ni. Salah tu nama apa? Qadariyah ke, Jabariyah ke, saya tak kenal nama dia. Tapi salah jangan bukan tak betul gitu tu. Kamu ni betul sahih ke tak? Sahih. Tu tahqiq. Ada ni. Jangan gitu pula. Saya belajar gini. Dak kamu belajar tu, ya juga barangkali. Dak tahqiq tak lepas fardu ain.
Kamu belajar mana gitu tu? Salah tu. Pada ni. Nak biar tahqiq, biar sahih, biar jelas. Dan boleh membezakan manakah akidah yang sebenar, manakah akidah yang terpesong. Mana kita dengar je, walaupun yang mengajar tu mula-mula asalnya kita pun budak lagi ni. Pandai ke dak nak mengajar ilmu usuluddin ni. Jangan mudah-mudah gitu nak panggil orang mengajar. Budak sangat ni macam. Dengar dia mengajar, molek sahih dia mengajar betul molek ni. Tahqiq sungguh kita. Dan ni. Marilah orang berkenaan yang jadi apa panggil? Public figure orang panggil. Jadi ikutan ramai. Orang ikut tu ribu-ribu. Mari ajar buat pegangan. Kenapa dia ajar gitu? Tu salah tu. Mana apa? Jelas bagi kita. Apa lepas fardu ain? Salah. Kemudian kita tahqiq jelas nyata boleh membezakan. Kemudian salah. Siapa yang kamu kata ajar salah tu? Orang dia tu orang ikut dia mana ribu-ribu jutaan orang ikut dia. Berani kamu kata, "Dak, salah." Cuba gak hurah cerita salah kok mana tak pandai. Hurah tu patut kifayah. Boleh menghuraikan, boleh menjelaskan, besar laginya boleh mematikan hak salah ni. Itu fardu kifayah. Kita setakat tahqiq telah nyata boleh membezakan mana yang sebenar mana yang salah lepas fardu ain kita. Orang kata macam mana pun salah dia ajar tu. Tak betul gitu. Jelaskan salahnya ikut jalan mana. Datangkan dalil-dalil, datangkan ayat-ayat Quran contohnya. Saya tak pandai nak sampai tahap tu tapi salah. Dah kamu tak pandai nak menjelaskan salah tu macam mana salah. Kamu berani kata salah. Memang saya berani kata salah. Memang salah. Dan kalau salah apa tak boleh menjelaskan. Nak boleh menjelaskan ni kena ilmu banyak lagi. Itu fardu kifayah. Yang ada ni. Sekarang ni kadang-kadang mari ajar hak salah pun tak ada. Okey je. Kadang-kadang salah tu pula bukan salah pengajaran di masjid di surau. Salah tu terkadang pengajaran dalam radio kadang-kadang. Salah sampai ke sudah. Tak ada pembetulan. Kadang-kadang dalam TV audio ni terkadang orang mengajar tu salah. Biasa dalam bab fiqh lah, dalam bab fiqh. Salah. Ada lalu orang memperbetulkan. Kalau dia ajar tu salah. Tak ada orang memperbetulkan. Tapi malangnya terkadang dalam radio salah terang-terang dalam bab pegangan sampai ke sudah tidak ada pembetulan pun. Wallahu alam lah tu satu Malaysia tu bukan hak kuliah-kuliah setakat di Masjid Surau bukan. Kalau bab hukum-hukum syariat cabang agama ni adalah orang memperbetulkan. Baguslah, bagus. Orang memperbetulkan tu bagus tu tanggungjawab dia kalau dia mengetahui, dia perbetulkan. Baru ni timbul kita baca Fatihah setakat saktah bukan wakah pun. Maka Fatihah tidak sah, mayang tidak sah. Salah sangat-sangat tu. Ada ni. Kita baca Fatihah, kadang-kadang kita tak wakaf tiap-tiap ayat tu, kita hanya saktah saja. Ada ni. Kalau tu imam tu memang diwakaf sungguhlah, dibaca kuat kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang dia berhenti betul-betul, memang tarik nafas barulah sambung ayat. Kalau kita makmum, hok baca perlahan ni kan. Hok baca perlahan ni, kita baca mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Masa berhenti tu tak ada nafas dak. Dak, wakaf ke gitu. Itu saktah. Bukan wakaf. Mana ni? Kita macam berhenti tapi kita tak ada nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Baru kita berhenti habis nafas. Ada ni. Malik yaumiddin iya. Malik yaumiddin berhenti iya. Tak nafas dak. Dak itu bukan wakaf tu sektah. Tak sah semayang. Oh ni karut sungguh ni. Orang ajar tu ajak kali dah ajar karut dalam bab ukar akan pekoh. Tapi ada orang perbetul. Orang yang samalah.
Hak waladdallin 3 alif 6 harakat. Important tak penting. Tak cukup 3 alif 6 harakat, batal semayang. Allah. Waladdallin. Berapa harakat tu? Tak cukup Pak anak 3 alif 6 harakat. Tak sah semayang. Dia ajar dalam TV ya, ajar dalam TV. Important. Allah dah tahulah TV tu ambil orang macam mana. Salah sangat-sangat. Hak ni timbul pula sakta bukan wakaf. Hak tu imam tu dia berhenti sungguh-sungguh, dia baca kuat, dia berhenti sungguh-sungguh. Faham tak ni? Kalau kita baca perlahan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berhenti kalau wakaf dia kena tarik nafas lain. Ni dak senafas je. Tapi bukan senafas lah 7 hayat tu. Mungkin tengah tu adalah sekali ke 2 kali tarik nafas baru tengah tu. Tarik nafas baru pun panggil wakaf. Kalau tidak sakta, tak sah semayang. Tapi baguslah ada orang perbetul. Tapi orang ni macam kali dah ajar salah. Babak pekoh ni. Tapi kalau salah dalam bab pegangan, tak ada pembetulan. Hak bahagian kita fardu ainnya, bahagian kita fardu ain boleh membezakan. Salah dah radio tu ajar. Salah dah TV tu ajar. Acak kali dah radio TV ni ajar hak akidah yang salah. Mana kita fardu ain kita cukup, kita boleh membezakan. Lepas tu memperbetulkan kembali, itu tanggungjawab mereka yang pandai ilmu fardu kifayah. Memperbetulkan kembali sebab apa? Sebab mereka boleh menjelaskan. Boleh menjelaskan betul salah ni ikut jalan mana. Itu fardu kifayah. Kita setakat boleh jelas dalam kuliah kita jelah. Tapi saya sendiri pun tak tengok radio ke TV ke. Hak salah-salah tu orang yang tahu. Dia tahu sedutan yang panjang dalam TV ke radio ke. Lepas tu dia letaklah minit. Cuba dengar di minit ni. Kita dengarlah di minit tu, kita nak dengar daripada awal. Ada masa nak cari dengar di minit, dengar. Salah sungguh. Nak tunggu pembetulan? Tak ada pembetulan. Daripada pihak yang bertanggungjawab. Berat yang bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab satu Malaysia, bukan satu dunia yang mengikuti tu. Hak dalam TV tu mana hak tengok. TV pula buat live FB pula, puluh-puluh ribu pula ikuti live FB hak siaran hak dalam TV. Puluh-puluh ribu pula ikut live FB. Hak dalam TV tu hak tu dah kira juta dah hak tengoknya. TV ni pula dia buat live FB, ada orang tengok pula puluh-puluh ribu. Kuliah bukan sekejap-sekejap, sejam, puluh-puluh ribu. Tapi hak dia ajar tu akidah yang terpesong, tapi tidak ada pembetulan, tidak ada penjelasan balik macam mana tu. Itu ilmu akidah, ilmu pegangan. Kalau ilmu cabang agama pun jadi tanggungjawab pada pihak berkuasa untuk perbetulkan kembali, tambah pula ilmu pegangan. Kalau bahagian kita ni, kita dengar betul akidah dia ajar comel, salah gitu tu, kita boleh membezakan mana yang pegangan sebenar, mana pegangan terpesong. Tahqiq kitanya lepas bahagian kita fardu ain, dan sekurang-kurangnya mengetahui akan tiap-tiap akidah dengan dalil. Dan jikalau pada perhimpunan sekalipun, perhimpunan ni dalil ijmali dia panggil. Kita tiap-tiap satu pegangan kita kena ada dalil, letak dah situ. Dan jikalau perhimpunan sekalipun, perhimpunan apa? Dalil ijmali, dalil ringkas sekalipun, tak wajib dalil tafsili, tak wajib dalil secara terperinci. Tetapi mengetahui akan tiap-tiap akidah tu kena tafsil, kena terperinci. Sebab mengetahui tiap-tiap akidah ni jazam, putus di hati. Kemudian muafakah dengan yang sebenar. Itu. Mengetahui tiap-tiap akidah ni jazam, putus, kemudian bertepatan dengan sebenar.
Nak jazam nak putus kena tahqiq molek tiap-tiap satu akidah. Dalil ijmali cukup, dalil rekah cukup. Tapi tiap-tiap akidah kita kena memahami secara tafsir, secara terperinci. Kemudian berdalil, dalil perhimpunan, dalil ijmali tak apa, dalil rekah tak apa. Tapi tiap-tiap akidah wajib mengetahui. Bahang, sebut semua dah mengetahui mana apa? Jazam di hati serta muwafaqah dengan sebenar. Nak jazam, nak muwafaqah ni lah kena tahqiq molek, kena jelas molek, kena kejap molek, kena nyata molek bagi tiap-tiap akidah. Sebab peringkat boleh membezakan mana yang akidah Ahlussunnah Jemaah dan mana kau akidah yang terpesong, walaupun dalil bagi tiap-tiap pandangan tu dalil perhimpunan, dalil ijmali sekalipun sudah memada. Hak dalil tafsili, dalil secara terperinci panjang lebar itu fardu kifayah. Yang kedua wajib kifayah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.